Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seterusnya firman Allah Subhanahu wa taala bermula pada ayat yang ke-26. Muka surat 532, juzuk 27, surah Ar-Rahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان لا نكذب بشيء فلك الحمد يا ربنا بنعمتك فلك الحمد ربنا. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas muka bumi ini fan. Fan maksudnya adalah binasa. Ini adalah dalil menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala dengan sifat qudrah wal iradah. Qudrah maha berkuasanya Allah, iradah maha berkehendaknya Allah. Mana Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk membinasakan apa-apa saja yang Dia telah cipta. Sama ada kita tahu apa yang Allah cipta ataupun ada yang mungkin banyak lagi kita tidak tahu daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala cipta. Walaupun begitu, kata ulama akidah ahli sunnah wal jamaah, yang dimaksudkan fan di sini binasa adalah sebelum datangnya akhirat ataupun sebelum manusia dibangkitkan di akhirat. Sebab di akhirat ni ada dua tempat, syurga neraka. Adakah Allah Subhanahu wa taala membinasakannya? Tidak. Berkaitan dengan syurga ada arasy Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentu juga tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sudah akidah ini disebut baqa' aradi. Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengekalkan makhluk yang Dia telah cipta. Sebagian kata ulama hanya diketahui oleh Allah. Cuma berdasarkan dalil, sebagai ulama kata antara yang berkaitan dengan syurga, itulah nikmat syurga. Apa yang dikurniakan oleh Allah, apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ahli syurga, termasuk syurga itu sendiri. Dan syurga itu adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala berkehendak baqa', kekal aradi. Bukannya baqa' hakiki. Baqa' hakiki hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Aradi selain pada Allah Subhanahu wa taala, di mana maksud aradi yang datang, Dialah yang mengekalkan atas kehendak Dia. Termasuk juga yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala ahli syurga di dalamnya, nikmat-nikmatnya dan apa yang terikat dengan syurga itu sendiri di dalamnya. Jadi tidak termasuk fan di sini. Sebagai ulama kata juga neraka pun begitu. Hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian kata ulama, ketika mana Allah Subhanahu wa taala membinasakan dunia ini, alamnya, alam semesta seluruhnya, kecuali yang telah disebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala mengekalkan juga roh manusia. Seperti mana dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, waktu berlakunya kiamat, hari kehancuran akan alam ini, 7 lapis langit, 7 lapis bumi Allah hancurkan." Lalu kata Rasulullah, kita berada di bawah titian Sirat dalam keadaan tempatnya sangat gelap. Roh maksudnya. Jadi ada terikat di situ roh dan juga titian Sirat. Jadi tidak ada. Sebagai ulama mengatakan bahawa sewaktu alam semesta langit 1 sampai 7, bumi 1 sampai 7 semua dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap daripada lapisan-lapisannya, tetapi Allah Subhanahu wa taala itu membentangkan akan Sirat, di bawahnya neraka Jahannam. Lalu tidak dibinasakan oleh Allah, termasuk roh Allah Subhanahu wa taala
beri mereka duduk tinggal sementara di situ sehingga kita tidak tahu apa yang berlaku. Sebab roh kita dah mati, jadi kebinasaan alam tu sedang berlaku dan kita tidak mengetahui apa yang sedang berlaku. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala letakkan roh kita berada di situ. Wallahu alam, itu salah satu riwayat juga. Salah satu riwayat yang disebut oleh ulama-ulama kita. Bahkan sewaktu Allah Subhanahu Wa Taala turun ke ayat ni, ada malaikat yang telah tahu, ada juga malaikat yang tidak tahu. Ada sebahagian malaikat mengetahui bahawasanya mereka juga antara makhluk yang dikekalkan oleh Allah. Bila turun ayat ni, mereka beranggapan mereka tidak termasuk. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala pun turun ke ayat yang lain, kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua sekali itu akan binasa kecuali dia saja. Lalu barulah tahu malaikat pun akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk, sehingga kata ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah, malaikat Jibril ke Israfil ke semua termasuk. Hanya saja malaikat yang terakhir yang dibinasakan oleh Allah, maksud binasa dimatikan, didiamkan terus, adalah malaikat maut. Ulama menyatakan sebab dia akan selesai mencabut semua nyawa-nyawa yang berada di atas alam ini. Yang tidak ada nyawa lalu dibinasakan oleh Allah, dan Allah tidak akan cipta balik. Tetapi yang pernah ada nyawa, nanti Allah cipta balik, termasuklah haiwan. Yang dikhilafkan oleh ulama, adakah tumbuh-tumbuhan juga akan dibangunkan, dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kembali? Sebagian ulama kata tidak, melainkan yang dibangkitkan yang untuk jadi saksi saja. Sebab Rasulullah pernah sebut, telah disahih bahawasanya ada nanti dalam syurga pokok yang ada di sini, di Madinah. Sebagian kata ulama itu adalah pernah Rasulullah SAW berkhutbah, Nabi berdiri di atas satu batang pohon yang kurma, waktu sebelum Nabi Adari dia buat mimbar. Bahkan Rasulullah kadang-kadang duduk di atas tu. Cuma kita tak boleh nak bayangkan macam mana Rasulullah berdiri di atasnya, duduk di situ. Walaupun dia jenis pokok yang telah ditebang, tapi dia hidup. Sebab Rasulullah SAW satu ketika masuk masjid, para sahabat semua tertanya, siapa bawa anak kecil? Kenapa bau? Terdengar bunyi bayi menangis. Tak ada siapa di antara kita bawa anak kecil dia. Lepas tu Rasulullah kata, sesungguhnya bunyi itu daripada pohon ni. Ya Rasul, mengapa dia menangis? Ya Rasul, menangis macam anak kecil, macam budak kecil nak susu. Disebabkan Tamim Ad-Dari dah buat mimbar untukku, lalu aku duduk di atas tu, aku berkhutbah di atas tu, lalu aku dah tak menyentuh, tak duduk atas dia. Sebagian ulama kata dari pohon ini juga akan masuk syurga. Wallahualam, tapi ada ulama mengkaitkan dengan hadis tu. Sebab Rasulullah kata nanti ada sebatang pohon kurma di sini di Madinah yang akan kembali, yang akan dibawa ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi haiwan semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan mengadili semua haiwan-haiwan tu. Itu ada dalam hadis sahih. Lalu ini menunjukkan bahawasanya malaikat termasuk semua para nabi, para rasul, semua sekali termasuk, kecuali illa man sya Allah. Dan ayat yang lain, kecuali yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Itu yang kata ulama kita, seperti mana yang saya sebut, aras, syurga, neraka. Sebab sebelum Allah Subhanahu Wa Taala cipta langit dan juga bumi, Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu ciptanya syurga dan juga neraka. Bahkan sebelum Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan planet ni, kawakib ni semua, itu saya dah sebutkan satu riwayat tu, Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan alam dunia dan juga alam akhirat. Dan terlebih dahulu Allah menciptakan alam akhirat, cuma keadaannya Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan di akhir. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala cipta akhirat dulu, barulah dunia ini. Dunia maksudnya kehidupan yang tidak ada kaitan langsung dengan akhirat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala beri kehidupan dunia, dan salah satu tempatnya adalah di sini, di bumi. Tetapi kalau manusia itu berjaya sampai ke bulan, tetap dia juga kehidupan dunia, cuma tidak di bumi. Dia hidup dunia tapi di bulan. Kalau dia hidup di planet Marikh, maka tetap juga dia hidup dalam alam dunia, cuma bukan di planet bumi. Itu dia perbezaannya.
Tidak ada siapa di antara kita sekarang yang sedang berada di akhirat. Sebab akhirat itu dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan seluruh daripada apa yang dicipta oleh Allah di atas dunia ini dan juga apa saja yang berada di alam semesta. Bahkan kata ulama, 7 lapis langit semua sekali, matahari termasuk, bulan termasuk, planet-planet, bintang-bintang, seluruhnya yang dikaji ahli sains itu dengan bima saktinya, dengan galaksinya, macam-macam, semua dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia termasuk daripada perjalanan langit ke langit. Arasy Allah Subhanahu Wa Taala terlalu jauh, jadi tidak dikaitkan. Disebabkan arasy Allah Subhanahu Wa Taala itu dia ada kaitan dengan pertemuan dengan syurga. Sebab Nabi SAW sebut atapnya bagi penghuni syurga adalah arasy. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengendaki mengekalkannya disebabkan dalam riwayat yang lain, bahkan dalam Al-Quran pun ada dalam surah Al-Haqqah, pada hari di mana Allah Subhanahu Wa Taala dia membinasakan dunia ini, bahkan alam ini, maka pada ketika itu ataupun pada hari itulah, yakni ada thamaniyah, ada 8 orang malaikat Allah Subhanahu Wa Taala yang menjunjungnya akan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu sebagai ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan yang dikekalkan juga oleh Allah arasy, termasuklah 8 orang malaikat yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjunjung arasy pada hari tersebut. Wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah, dan menanggungnya akan arasy Tuhan kamu di atas kepala mereka pada hari tersebut dengan jumlah 8, makna 8 orang malaikat. Juga dikatakan oleh ulama 8 orang malaikat ini dikekalkan oleh Allah, dia junjung je. Kita tidak boleh membayangkan, termasuklah juga arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Dan arasy Allah Subhanahu Wa Taala hadis makhluk yang dicipta oleh Allah. Hanya yang perlu kita ketahui, ada saja tokoh di antara tokoh-tokoh Islam yang beranggapan ada selain pada Allah Subhanahu Wa Taala itu yang qadim. Allah Subhanahu Wa Taala qadim lagi azali, lalu ada juga yang qadim lagi azali selain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kesalahan di sudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Selain pada Allah Subhanahu Wa Taala itu semuanya hadis baharu, Allah yang cipta. Cuma oleh kerana pemikiran lebih pada falsafah, lalu ada yang beranggapan alam semesta ini qadim. Apa maksudnya? Dia memang telah setia ada. Seperti mana falsafah sebelum Masihi dulu, Aristotle, Plato, Socrates, itu semua beranggapan dengan kajian bahawasanya alam semesta ini telah ada, tidak ada yang menciptakannya. Tokoh-tokoh Islam dalam falsafah, sebahagian daripada apa yang berada atas alam ini qadim, termasuk arasy, seperti mana kata Imam Ibn Taymiyah, tapi pendapatnya ditolak. Ibn Sina Al-Farabi, juga dibaca Al-Farabi, dia kata bahawasanya tubuh manusia baru cuma ajnas, sifat pada kemanusiaan itu telah ada dalam azali lagi, maknanya bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kata Ibn Sina dalam kitab falsafah dia, juga bertentangan dengan sudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang perlu kita ketahui. Kalau ditanya ada ke antara tokoh-tokoh dalam Islam yang beranggapan selain pada Allah yang qadim, ada juga yang qadim, ya, itu kita jawab. Kita tak kacau dia di sudut perubatan, cuma di sudut akidah kita tak boleh. Itu pasal dia bukan terkenal di sudut rujukan aqidatul Islam, dia hanya sekadar pada akademik ya. Al-Farabi itu lebih pada matematik, falak, algebra, lukisan, geometri gitu. Tapi dah minat pada falsafah. Bila minat falsafah itu yang lari sikit, bukan lari sikit, kadang lari banyak juga. Tapi sebagian kata ulama sebelum mereka mati, mereka kembali balik
akidah Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk Imam Ibn Taymiyah. Kembali balik. Tu pasal waktu saya belajar dulu, bila sebut dia, kita tak pernah kata dia kafir, dia kufur. Rahimahullah ta'ala anhu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dan merahmatinya. Dulu dia fatwa tidak ada bacaan surah Al-Fatihah untuk ini, untuk itu. Sehingga lepas solat tak perlu baca Fatihah, baca ayatul kursi. Tidak ada nas baca Al-Fatihah. Sebelum dia mati, lepas dia habis solat, dia baca Fatihah. Ulang-ulang untuk membatalkan fatwa dia. Imam Ibn Taymiyah termasuk juga beberapa anak murid dia kembali balik. Imam Ibn Jauzi, Ibn Qayyim Ibn Jauzi, sebelum dia mati sempat dia kembali balik atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian dia pergi pada tasawuf kesufian. Sehinggalah yang perlu kita ketahui, sehinggalah Imam Ibn Taymiyah yang dulu menolaknya tasawuf kesufian, dan juga Imam Ibn Jauzi, Ibn Qayyim ni, akhirnya mereka pun dikebumikan, disemadikan di perkuburan ahli-ahli sufi. Gitu. Itu pasal kita tidak boleh hina mereka. Hanya perlu disyarahkan kitab mereka. Sebab mereka berfatwa salah satu, kalau kita dah tinggal solat subuh, taubat je, tak perlu ganti. Jadi bertentangan daripada ulama kita, fatwa ulama kita. Dan di sudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah juga, apabila disebut kullu man 'alaiha fa, itu mengajar kita tentang sifat mustahil atas Allah. Jadi mustahil Allah Subhanahu wa taala fan ataupun faniyah, binasa. Lalu isbatnya apa? Wa yabqa, yang kekal abadi. Yang memang maha kekal, wa yabqa, itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dua. Yang pertama adalah wajib bagi kita beriman pada sifat Allah baqa, kekal. Dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala dengan faniyah, fana, maknanya binasa. Terjawab dengan ayat ini bagi mereka-mereka yang mungkin Islam lah, yang mengatakan bahawa Tuhan juga boleh binasa kalau dia nak binasa. Tidak. Bagi Islam, Allah Subhanahu wa taala itu memang telah ada yang binasa dia, apa yang dia cipta dan apa yang dia kendaki untuk binasa. Apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk binasa, ada juga bukannya selama-lamanya. Ada juga bersifat sementara. Seperti mana kita, Allah Subhanahu wa taala membinasakan langit bumi itu semua, tapi selama-lamanya. Dia tidak akan ada lagi, tidak akan muncul lagi, tidak dicipta lagi oleh Allah. Begitu juga haiwan-haiwan, apabila Allah Subhanahu wa taala telah membangkitkan mereka, mengadili mereka menjadi saksi juga buat kita, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Allah berfirman, jadilah kamu tanah. Jadi semua jadi tanah, maka tidak ada kehidupan syurga neraka ataupun mana mereka kehidup. Sebab dekat sana ada satu kehidupan akhirat, syurga dan neraka. Tidak ada tempat yang lain kecuali satu tempat. Itu pun sementara, namanya Al-Araf. Dia tak boleh nak pergi syurga, dia tak boleh nak pergi neraka, tertahan dia. Tapi ini atas orang yang ada iman je. Orang kafir dah tak sebut dah cerita Al-Araf. Cerita Al-Araf ini adalah bagi orang yang ada iman saja. Cuma berkaitan dosa pahala dia sama. Dia tertahan di situ. Dia mempunyai pahala sampai pahala jihad, syahid fi sabilillah, itu layak masuk syurga. Tapi dia memiliki dosa besar dengan derhaka ibu bapa, melayakkannya masuk neraka. Dia tahan juga kat situ. Jadi siapa yang bawa keluar mereka tu? Nabi SAW dengan syafaatnya. Cuma dalam satu riwayat mengatakan semua akan masuk syurga, hanya tertahan yang paling lama adalah 500 tahun. Siapa nak duduk, nak berdiri situ? Sambil dia duduk situ, dia tak makan, tak minum, dia tidak merasai nikmat, dia tidak terasa apa-apa. Cuma Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan buat mereka kehidupan syurga neraka. Mereka boleh memandang dua mata mereka. Begitu juga dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala menyebut bahawa sedia ahli neraka Allah perlihatkan apa yang
apa yang dinikmati oleh ahli syurga. Ahli syurga dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa azab yang diterima oleh mereka. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan dialog di antara keduanya setelah mereka melihatnya. Ahli neraka bila dia tengok ahli syurga minum, lalu dia kata minta air nak minum. Allah menyampaikan kalam dialog ahli neraka kepada ahli syurga. Ahli syurga mendengar. Lalu ahli syurga pun jawab, sesungguhnya apa saja yang berada dalam syurga ini haram buat kamu. Allah tak akan beri. Kalau Allah yang tak beri, macam mana kami sendiri nak bagi? Surah Al-A'raf. Jadi ulama telah sepakat wajib beriman tentang sifat baqa Allah, kekal. Setelah kita beriman tentang sifat wujudnya Allah, dan sebagian kata ulama wa yabqa wajhu rabbika, dah ada dua sifat. Yang pertama sifat wajib pada Allah wujud. Yang kedua adalah sifat baqa. Allah wujud, qidam, baqa. Ini nombor tiga. Wujud, baqa. Mana baqa nombor tiga. Yang kedua qidam. Qidam itu maksudnya adalah terdahulu telah ada tanpa permulaan. Dalil yang kuat huwal awwalu, dialah yang awal tanpa permulaan. Wal akhiru, dialah yang akhir, maksud tidak adanya kesudahan, penghujung tidak ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ayat ini dalil di surah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, wa yabqa wajhu rabbika Zul Jalali wal Ikram. Di sini juga disebut wajhu, wajah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan masuk wajah di sini adalah zat. Kita menolak pendapat orang mengatakan ini tambahan atas sifat Allah. Lalu dijawab oleh ulama akidah di sunnah wal jamaah, ini bukan sifat tambahan atas Allah, memang itulah dia, zat dia. Wujud dengan zat tu, zat yang wujud. Zat yang wujud bukan dan tidak ada kaitan dengan bentuk, dengan rupa paras, dengan sesuatu. Dan wajah di sini bukannya menunjukkan pada anggota juga. Jadi katanya Abdullah bin Abbas, dan sini juga menjadi hujah di sudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, wa yabqa wajhu rabbika, itu menunjukkan wujud pada zat, wujud. Manakala wa yabqa adalah menunjukkan pada wajib bagi Allah yang bersifat kekal. Lawan pada sifatnya mustahil adalah faniyah ataupun fan maksudnya adalah binasa. Dan sebagian kata ulama kita lagi, kullu man 'alaiha fan, kullu man ni menunjukkan yang dapat memberi manfaat dan juga yang tidak memberi manfaat. Sebab kalimah man semua sekali, yang hidup dan juga yang mati masuk man. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tak kata kullu ma 'alaiha fan. Kalau didalilkan dengan kullu ma bukan man, maknanya boleh dikatakan macam-macam makhluk yang takkan dibinasakan oleh Allah. Mungkin para nabi, para rasul, ruh dan jasad, malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Mikail, macam-macam malaikat. Kalau lah kiranya dia jadi ma kat situ. Tapi man menunjukkan semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada nyawa, tak ada nyawa, semua dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yabqa wajhu rabbika, dan yang tetap kekal adalah wajah Tuhanmu, maksudnya adalah zat, wujud pada zat Tuhanmu yang mempunyai akan kebesaran dan juga kemuliaan. Ini menunjukkan bahawasanya wajah ini adalah zat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak menyatakan dengan maksud yang lain kecuali kalau sekiranya pada hadis Rasulullah. Ulama mendakwilkan wajah adalah redha Allah, tapi dalam ayat ni ulama-ulama menyatakan tidak ada takwilan, mereka tak sekadar itu. Seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca surah Yasin pada malam hari semata-mata mengharapkan wajahnya, wajah Allah. Lalu ulama menyatakan redha Allah, rahmat dan keampunan. Tapi dalam ayat ni makna ulama menakwilkan ke,
nafsikan mengikut pada keadaan ayat. Sebab ada ayat yang mana kembali balik pada akidah, dia tidak kembali pada furu'iyah. Itu kita kena tahu perbezaan. Ada sesuatu hukumnya pada usuliyah. Usuliyah ni adalah akidah. Mana yang tidak ada kaitan dengan akidah, jangan bawa pergi ke akidah. Kalau perkara khilafiyah, furu'iyah, bab dalam syariah, ada sesuatu yang masyru' ke tak masyru' ke, itu furu'iyah. Jangan disentuh pada bab akidah, usuliyah. Tapi saya lihat orang akhir zaman banyak melakukan kesilapan, sehingga sesuatu yang khilafiyah dia nak masuk pada akidah. Boleh batal iman seseorang kalau dia amal ni. Padahal apa yang diamalkan dalam umat Islam itu khilafiyah, perkara furu'iyah. Khilaf, ada kata ya boleh, ada kata tak boleh, ada kata sunnah, ada kata makruh, ada kata harus. Dia selesai. Orang yang kata tak mau, jangan salahkan orang yang mau. Orang yang mau, jangan salahkan orang yang tak mau. Itu furu'iyah. Jadi jangan masuk pada usuliyah, usul. Tapi kita kena tahu barang siapa yang tolak pada usul, dah tak betul usul, jangan cerita kat dia lah bab furu'iyah. Dia dah fail dah. Sebab furu'iyah ni akidah, berkaitan dengan iman. Kalau sekiranya iman dia dah batal, jangan ceritalah bab syariah ke apa. Dah iman dia ni, perlu baik iman tu dulu. Zul Jalali, dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki keagungan. Masuk keagungan di sini adalah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi kita kena tahu, walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat Jalal, tetapi Jalal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama seperti mana ada yang dimiliki oleh makhluk. Sebab sifat Jalal Allah Subhanahu wa ta'ala dinisbahkan kepada Al-Qahar, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Apa maksudnya? Sekiranya orang tu suka menentang, orang tu menghina agama Allah Subhanahu wa ta'ala, memusuhi Allah dan Rasul, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menentang mereka dengan sifat ni lah, Jalal ni. Di akhirat, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala berhadapan dengan orang ahli neraka, dia menghadap dengan sifat ni, sehingga tidak ada seorang pun ahli neraka yang berani nak berbicara sesuatu, nak memburukkan Allah seperti mana mereka bercakap di atas dunia dulu. Mengapa agaknya? Sebab di atas dunia Allah Subhanahu wa ta'ala dia menampakkan sifat Jamal. Jamal ni dah Ar-Rahman tadi. Jalal tu sifat pada Al-Qahar, Al-Aziz, yang maha berkuasa, yang maha hebat. Al-Mutakabbir diterjemah macam maha sombong. Allah Subhanahu wa ta'ala menghadap ahli neraka dengan ini, semua khasyi'ah, semua dalam keadaan tunduk, tak berani nak menghadap Allah. Maksud menghadap di sini bukan dengan gambaran, tapi menunjukkan pada kekuasaan dia menghadap ahli neraka, sehingga ahli neraka, tak ada satu ahli neraka pun akan memandang zat Allah. Tu yang perlu kita ketahui. Yang dapat memandang zat Allah, yang wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, hanya ahli syurga saja. Itu telah disepakati oleh ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jalal itu disebut Jamaliyah, Jalal Jalaliyah, Jamal Jamaliyah. Sifat ni ada pada alif lam. Lam tu, alif tu pada wahid, ahad. Lam Jalal dulu, lepas tu Jamal. Alif tu menunjukkan pada kamal. Ha huwa, la ilaha illa huwa, tiada Tuhan melainkan dia balik, dia saja Tuhan. Hu tu adalah dia. Sebagai orang kata hu tu domir, ada yang jadi domir, ada yang bukan domir. Syahidallahu annahu la ilaha illa hu. Huwa tu bukan domir, hu tu zat dia.
Jadi salah orang menyatakan tu nya. Dia tak mendalami bahasa Arab pun. Tu yang bila kita zikir huwa, hu, itu orang sesat punya zikir. Itu orang sesat punya zikir. Huwa. Tak kenali salah satu zikir dia. Hu tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita di tanah Melayu ni ada orang kacau. Tak payah zikir tu mengarut je. Kita pun ikut yang mengarut tu. Yang cakap mengarut tu padam terus. Padahal tok nenek kita dulu ada zikir ni. Kat pondok dia, kat madrasah dia, kat surau-surau kayu lama. Kalau kita dengar ni, kita menang aja tau. Gitu. Takkan kalah. Sebab kekuatan kerohanian tu membawa kepada kemenangan. Orang yang kuat kerohanian ni doa mustajab. Kalau dia kata nak menang, dia doa ke Allah, menang je. Itu. Lebih-lebih lagi kalau dia wali. Ataupun tok wali yang doa ke dia. Dzul Jalali, yang memiliki keagungan, kebesaran hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita baca. Allahu Azza wa Jalla. Azza Al-Aziz, yang maha berkuasa. Jalla, yang maha besar. Kemudian pula Wal Ikram, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia saja yang layak untuk dimuliakan. Allah Subhanahu Wa Taala maha mulia. Lalu kalau dikatakan siapa yang layak untuk dimuliakan? Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dikatakan siapa yang layak untuk dicintai, kita sebut Allah Subhanahu Wa Taala juga. Semua akan bermula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua akan kembali kepada Allah sebab atas hak dia. Tak boleh jatuh atas hak kita. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kalimah rabb. Kemudian pula kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika. Allah mengulang dalam ayat ni pada Rabb, pada rububiyah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dia telah menyampaikan haknya Allah yang memiliki sifat rububiyah terhadap makhluk-makhluknya. Tanpa dia melihat siapa makhluk itu, tanpa melihatnya. Apa maksud sifat rububiyah di sini? Maksudnya hak Allah Subhanahu Wa Taala, dia cipta, dia bagi manfaat pada kita juga yang dicipta. Seperti mana matahari, sinaran cahaya matahari pada waktu siang, orang mukmin ke orang kafir ke dapat. Nak makan ikan, orang mukmin ke orang kafir pun dapat. Umar, apa saja dia ta'alam ini sebab dengan sifat rububiyah Allah, hak dia telah sampaikan. Nyawa, pernafasan. Mana ada orang kafir sejak mula dia kafir, dia tak boleh nafas dah mati. Kawan kita tu sebab apa mati? Dia murtad, lepas murtad dia mati. Sebab apa? Dia murtad, nyawa dah tak ada. Tidak. Tetap Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia nyawa. Tidak ada ditutupnya kekafiran, mana dia pun jadi kafir. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi dia sinaran matahari. Dia tak boleh tengok itu, tengok ni, tak rasa itu, tak rasa ini. Itu masa rububiyah tadi, Rabb. Wal Ikram, yang layak untuk dimuliakan hanya Allah Subhanahu Wa Taala, dan ditambah oleh ulama yang layak juga untuk disucikan daripada sesuatu yang bertentangan dengan kemuliaan kata Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mana ada memiliki sifat seperti mana sifat yang makhluk. Yang kita ada sekadar nama pinjaman, bukan pada nama secara mutlak dan juga bukan nama hakikat. Allah Ar-Rahman, kita sebut Rahman. Ada juga di antara kita nama Rahman, tapi nama bagi dia itu sekadar dengan pinjaman, bukan dia hakikat. Dia sendiri tidak boleh seperti mana sifat Rahman Allah Subhanahu Wa Taala. Satu amal yang diajar oleh Rasulullah SAW kepada umat dia adalah, perbanyakkanlah bagi kamu untuk membaca Ya Dzal Jalali wal Ikram, kerana di dalamnya itu adanya Ismullah yang Azam, nama Allah yang agung, dan tidaklah seseorang yang berdoa mereka Allah Subhanahu Wa Taala memustajabkan akan doanya itu. Ya Dzal Jalali wal Ikram.
Satu riwayat, dalam beberapa riwayat, Asif, juru tulis ni Nabi Sulaiman, tak kala mana cerita dalam surah Sabah, Nabi Sulaiman alaihi wasallam tulis surat suruh bagi ke Ratu Balqis di Yaman agar mereka kena datang ke tempat Nabi Sulaiman alaihi wasallam. Kalau tak datang, istihar perang. Lalu Ratu Balqis pun tanya kepada pemimpin-pemimpin besar dia, menteri-menteri dia, kata kita hadirlah. Nabi Sulaiman kata kena keluar semua datang ke negara dia. Tak jauh pun sebenarnya, sebab tempat istana Nabi Sulaiman pun tak jauh pada Yaman juga. Jadi kisah yang diringkaskan, Ratu Balqis, menterinya, semua rakyat dia keluar. Lalu dekat Sabah dan istananya kosong. Cuma Nabi Sulaiman alaihi wasallam nak istananya dibawa ke tempatnya Nabi Sulaiman alaihi wasallam. Tu datangnya Ifrit. Dia kata, wahai Sulaiman, aku boleh membawa akan istana Balqis. Sebelum kau bangun, dah sampai di istana tu. Sebab Rasulullah pernah menyatakan Ifrit antara jin yang sangat kuat. Sebagian lagi ulama kata diajaklah jin-jin lain pergi cabut istana Balqis tu. Batu Asif ni kata, wahai Nabi Allah Sulaiman, aku akan membawa akan istana Balqis dengan tarfatai, dengan kedipan matamu. Tapi hari ini saya dengar ustaz-ustaz kita dia tafsir ayat ni dengan cara yang tak kena. Sebab maksudnya adalah Nabi Sulaiman duduk, okey ready Ifrit, aku bangun je sampai. Okey, bangun. Tengok sampai dah. Asif, ready ya, aku nak kedip mata ni, tengok sampai. Tafsirannya bukan begitu. Bukannya, okey, aku kedip mata sampai, sampai. Bukan. Kata ulama-ulama kita, Nabi Sulaiman alaihi wasallam, dia masuk ofis dia, pejabat dia, nak jumpa siapa saja datang waktu duha. Sebelum gincir matahari dia akan bangun untuk pergi solat zuhur. Jadi maksud sebelum bangun tu, sebelum zuhur tu, daripada duha, itulah jarak berapa jam tu barulah istana Balqis sampai. Cerita Asif tu pula, maksud tarfatain adalah mata ni buka, tengok mula orang ni berjalan depan ni, sampailah dah tak nampak dia. Tak nampak istana tu sampailah. Agak seseorang kalau berjalan sampai ke satu jarak yang dah tak nampak orang tu, berapa minit agak ni jalan. Itu tafsirannya sebenarnya. Bukan kedip macam tu sampai. Tak syok lah filem macam tu. Ada satu tajuk filmnya sekedip mata, masuk dia dah semua keluar dah, tamat. Dia mesti ada action dia dulu. Lalu yang membawa istana ni bukan Asif, dia berdoa. Sebab Nabi Sulaiman sendiri ajak, wahai Asif, kalau sekiranya kau nak satu-satu doamu mustajab, baca ya dzal jalali wal ikram. Inilah doa yang dibaca oleh semua anbiya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memustajabkan doa mereka waktu di dunia dulu. Cuma bila mustajab dunia, akhirat dah tak dapat. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ada, tapi Nabi tak baca semua sebab dia nak simpan untuk syafaat di akhirat. Nabi boleh doa macam-macam lagi untuk kita dapat macam-macam juga, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia simpan untuk di akhirat. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat yang manakah lagi wahai jin, wahai manusia yang kamu mahu dustakan? Kita jawab saja, tidak ada satu nikmat pun yang kami nak dustakan ya Allah, atas segala nikmat yang kau beri. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengulang? Tidak lain, kata ulama, mana-mana ayat yang diulang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk tiga perkara. Yang pertama, memantapkan iman. Sebab peringatan demi peringatan itu yang kita perlukan.
Yang kedua adalah untuk mengembalikan kekuatan bagi orang yang lemah. Dan yang tiga adalah kembali mengingatkan kepada orang yang lalai. Itu diulang. Seperti mana Quran juga yang kita pelajari, yang kita belajar, ada maksudnya, ada tafsirannya, ada takwilannya. Lalu perlu diulang. Sebab setiap kali kita ulang, dia akan ada dua perkara. Yang pertama adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas pengulangan. Maka ada penambahan ilmu dan kefahaman. Kalau kita nak tambah lagi, ulang lagi dengan tadabbur penghayatan, nanti kita akan dapat yang lain pula. Itu yang pertama. Dan pengulangan yang kedua, manfaatnya tidak lain melainkan apabila apabila kita mengulang kembali apa yang kita pelajari, apa yang kita belajar dengan tadabbur dan juga penghayatan, itulah yang menyebabkan kita di akhirat menjadi orang-orang yang mendapat salah satu golongan bawah arsy Allah atau pembawa naungan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Dia masuk ke situ. Sebab salah satunya adalah seseorang yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Quran itu sebesar-besar zikrullah. Ulang itu adalah mengulangi lagi untuk memantapkan hatinya untuk zikrullah. Maka itu telah disepakati oleh ulama-ulama itu. Dah masuk insya-Allah. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.